is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan sudi-sudilah untuk join sesi live with Nizam Malik pada malam ini. Apa khabar anda semua? Alright. So kalau anda sedang menonton secara live, boleh tak anda komen dulu, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Anda boleh respon dulu di ruangan komen di bawah. Okay, alright. So saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya malam ni. Okay, yang sudi bersama dengan saya. Kita ada Jamaluddin MB. Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khalil Daud. Azura Rajiani. Ayah Dimi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khalil Daud, Rohana Jusoh, Zainal Syafi, Arif Yani, Atikah Muniza, Selamat Wahab, Ahmad Faiz, Zukur Nain Suhaimi, Assalamualaikum semua. Apa khabar malam ni? Syazri Adli, top fan. Zashita Elias, Ahmad Faiz, hot background Tuan Nizam Malik. Ya, malam ni kita background pelik sikit malam ni, okey? Alright. Syazri Ahli, kerusi terbakar coach. Tu dia. Okay, alright. So malam ni seperti biasa kita akan buat sesi Q&A session. Maksudnya anda boleh tanya saya apa sahaja soalan. Dan kalau tak silap saya dah buat sesi ni dah 3 malam berturut-turut. Okay, jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya dalam sesi live pada setiap malam yang saya anjurkan. Okay, dan saya harap sesi ini dapat membuka minda anda tentang inspirasi kejayaan, okay, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang lebih berjaya dalam kehidupan anda, alright, dan hopefully ianya akan membantu anda untuk jadi orang yang lebih berjaya di masa akan datang. Okay, jadi malam ni feel free untuk berinteraksi dengan saya. Okay, anda boleh gunakan ruangan komen di bawah untuk bertanya soalan. Okay, so anda boleh tanya saya apa sahaja soalan yang anda nak tanya. Okay, soalan pasal saham ke, pasal pelaburan ke, pasal kewangan ke, pasal personal, okay, anything personal, okay, yang anda nak tahu ke, yang mana saya boleh jawab, insyaAllah saya akan jawab. Okay, dan hopefully jawapan saya ni membantu anda. Okay, alright, so
boleh tulis dekat ruangan komen dan jangan lupa untuk anda klik button share. Kita kalau boleh nak ramai-ramaikan sesi live pada malam ni, kita nak meriahkan sesi live kita. Okey, jadi bantu saya untuk klik button share. Klik button share ada dekat sebelah sini kot. Ya tak? Dekat sebelah kanan ni ada, kanan saya lah. Okey, ada button share kat bawah tu dan dekat sebelah sini ada button like. Dekat bawah, nun di bawah sana. Okey, so anda klik button like banyak-banyak untuk saya. Sementara saya bercakap ni, anda klik button like, klik button love dan juga klik button share. Okey, alright. So jom tanyakan soalan anda. Okey, anda boleh tanya kat ruangan komen. Dan saya nak anda tahu juga kenapa saya buat sesi live dan buat sesi Q&A. Yang pertama sebab saya dah ketandusan topik. Saya tak tahu nak cerita pasal topik apa. Kalau cakap pasal saham kan, nanti kan lain pula jadinya. Okey, yang kedua adalah because of saya ni menerima banyak message di Facebook page Nizam Malik. Saya menerima message di WhatsApp, di Telegram. Macam-macam soalan saya terima. Okey, tetapi saya ni almaklum sibuk orangnya. Okey, jadi tak sempat saya nak reply message one by one. Okey, dan untuk melayan WhatsApp. Okey, jadi saya tak sempat. Jadi saya gunakan ruang yang ada iaitu di Facebook Live saya ni untuk menjawab persoalan-persoalan anda. Okey, dan kalau boleh soalan anda tu soalan yang membina, soalan yang soalan yang baiklah. Okey, supaya orang lain yang mendengar juga dapat belajar daripada soalan anda bila saya memberikan jawapannya. Okey. Alright, so anda boleh tanya dekat ruang komen soalan-soalan anda. Okay, saya akan cuba baca dan jawab accordingly. Okay, insyaAllah. Okay. Alright, Ahmad Faiz, 1000% komitmen from Tuan Nizam Malik. Yes. Okay, alright. So kalau dah ready, saya dah nampak ada soalan-soalan yang masuk. Jadi saya nak baca soalan-soalan anda. Okay. Alright. Azman Muhammad, insya-Allah Tuan banyak membantu saya, harap dapat ilham dari Tuan untuk turut berjaya macam Tuan Nizam Malik. Flora Nyalo, selamat malam Tuan. Okay, right. Zainab Sulaiman, Tuan nak tanya RHB Trade Smart tu ada expiry kan? Berapa lama? 6 bulan atau setahun? 6 bulan. Okay, 6 bulan expiry dia. Okay, kalau anda nak lebih jelas lagi, anda boleh tanya dealer RHB Investment Bank anda. Okay. Siti Nur Haris, terima kasih kerana klik button share, dia komen dan share dekat situ. Okay, terima kasih banyak kerana sudi klik button share. Alright, Noh Majeni, buat loan dengan bank untuk labur saham, adakah kaedah itu sesuai coach? Jawapannya tidak. Okay, so soalan yang bagus ditanyakan oleh siapa nama dia tu? Noh Majeni. Okay, soalannya adalah apa yang soalan dia? Okay. Buat loan buat loan apa ni, buat loan dengan bank untuk labur saham, bagus ataupun tidak. Okey, ni soalan dia. Okey, soalan yang bagus saya terima. Yang pertama ni, okey, so adakah bagus buat loan dengan bank untuk labur saham? Okey, so untuk menjawab soalan tersebut, saya nak share pengalaman saya sendirilah. Okey, so pada tahun sekitar 2014, okey, masa saya baru sahaja terlibat dalam saham di Bursa Malaysia, okey, masa tu saya juga tidak ada modal. Okey, jadi apa yang saya buat masa tu, saya ambil loan daripada bank. Saya ambil loan Easy Cash. Kenapa ni hilang-hilang ni? Easy Cash. Maybank. Masa tu saya ambil loan Easy Cash daripada Maybank. Okey, masa tu saya ambil RM 6,000. Okey, dan saya kena bayar balik RM 1K setiap bulan selama 6 bulan.
Macam tu. Okay. Alright. So ni pada tahun 2014 masa saya awal-awal terlibat dalam saham, saya dah buat dah kerja ni semua. Okay. So saya pada tahun 2014, okay, kemudian saya ambil loan Easy Cash dengan Maybank ni. Okay, which is dia senang je sebab masa tu saya dapat phone call ke ataupun email, saya tak ingat, tentang Easy Cash, dan dia punya permohonan tu by phone call sahaja. Okay, dan masa tu saya boleh ambil lah berapa banyak yang saya nak ambil, dan masa tu saya ambil RM6,000. Okay, dan saya perlu bayar balik kepada Maybank loan tersebut RM1,000 setiap bulan. Dia tidak ada interest, maksudnya kita pinjam RM6,000, bayar RM6,000 juga. Okay, kita sebut dia Easy Cash lah. Okay, so saya tak pasti Maybank ada buat lagi tak, tapi ini adalah saya buat pada tahun 2014. Okay, jadi apa yang saya buat adalah saya gunakan Easy Cash ni untuk melabur saham dekat Bursa Malaysia. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya rasa saya boleh jawab soalan ni sebab saya pernah buat. Okay? Dan saya fikir kalau saya boleh buat profit dalam masa 6 bulan tersebut, of course saya akan dapat buat keuntungan, dan dalam masa yang sama loan tersebut akan dapat dibayar balik semula, sebab bila kita melabur saham, bila kita dapat profit, kita akan dapat modal kita balik dan kita akan dapat profit juga. Jadi profit tu saya dapat makan, dan loan tu saya dapat bayar menggunakan modal RM6,000 yang saya ambil tersebut. That's the idea pada masa tu. Okay, sounds perfect kan? Tetapi apa yang terjadi sebenarnya yang saya belajar bila saya trade saham menggunakan duit daripada Easy Cash ni, apa yang terjadi adalah emosi saya terganggu. Ni masalahnya. Okay, apabila saya menggunakan Easy Cash ni, emosi terganggu. Emosi mudah sangat terganggu bila kita gunakan duit daripada loan ni. Okay, sebab kita ada deadline yang kita kena bayar balik duit tersebut setiap bulan, walaupun dia tidak ada interest pun, tapi dia kita pakai duit so-called orang lain ataupun duit daripada bank untuk kita melabur saham, dan dia akan menyebabkan emosi kita ni terganggu. Emosi kita mudah terganggu, okay, dan kita tak dapat nak buat keputusan jual beli saham tu dengan tenang, okay, ataupun dengan mengikut trading plan kita. So mudah kata emosi tu terganggu, okay, jadi beli pun tak dapat buat keputusan terbaik, dan nak jual juga tidak dapat buat keputusan terbaik, dan cenderung untuk mengalami kerugian. Sebab saham ni bila kita beli dan harga saham tu jatuh, kita rasa risau. Okay, tetapi kalau kita guna duit yang bukan duit kita, yang kita kena pulangkan balik semula dalam tempoh masa dia, kerisauan kita bertambah. Kita akan lagi bertambah risau. Okay, jadi that's why apa yang terjadi dalam masa 6 bulan tersebut, okay, dalam masa 6 bulan ni, saya track balik, saya sebenarnya tidak membuat apa-apa keuntungan dalam saham, dan boleh kata saya mengalami kerugian sebenarnya dalam tempoh tersebut. Okay, dan dia jadi satu keadaan yang cacar merbah dalam aktiviti trade saham saya, okay, dalam tempoh 6 bulan tersebut. Sangat stres. Okay, pada saya lah, saya tak tahu anda, tapi pengalaman saya sendiri buat benda ni, dia sangat stres dalam masa 6 bulan tersebut. Okay, dan sehinggalah bila saya dah settlekan RM6,000 ni, maksudnya saya dah bayarlah RM6,000 ni, okay, dan dah settle dengan pihak Maybank, dan saya tidak ada lagi hutang ataupun tidak ada lagi komitmen dengan Maybank, dan saya mula menggunakan modal saya sendiri. Maksudnya saya ada simpanan saya sendiri yang saya khaskan untuk tujuan pelaburan saham. Bila saya buat pembelian saham menggunakan modal saya sendiri, saya notice that saya punya emosi dalam pembelian dan penjualan saham saya tu lebih stabil, lebih tenang. Okay, tak sama macam ketika saya gunakan loan ni. Ketika saya menggunakan loan tu, emosi tu sangat-sangat terganggu. Okay, jadi saya tak pastilah semua orang ada perasaan yang sama ke tak. Tetapi bila saya buat macam ni, saya nampak perbezaannya. Jadi conclusion yang saya buat sendiri adalah lebih tenang apabila kita melabur saham ni menggunakan modal kita sendiri. Okay, tetapi apa yang saya nak share dengan anda dekat sini dalam trade saham yang saya buat, apa yang saya nampak macam mana kita nak lebih tenang dalam pembelian dan penjualan saham kita adalah apabila kita first kali, okay, kita ada modal, yang kita sediakan untuk melabur saham ni, okay, modal kita yang pertama ni kita kena fokuskan kepada menghasilkan profit. Okay, profit. Okay, dan profit ini kita akan convert dia menjadi modal. Ini adalah
pendekatan yang saya buat dalam proses saya mengawal emosi. Saya sebenarnya mengkaji banyak saya eksperimen. Apa yang membuatkan kita boleh tenang dalam saham ni? Okay, salah satunya adalah pengurusan modal kita. Macam mana kita nak make sure kita tidak rasa tertekan dengan modal yang kita letakkan dalam saham. Dan for sure bila kita gunakan modal yang kita daripada simpanan kita sendiri, tekanan memang sangat tinggi ketika di sini. Tekanan masa waktu pertama kita melabur saham untuk kita buat profit tu sangat-sangat tertekan sebenarnya. Tetapi sekiranya kita dapat melepasi fasa ini ke fasa ini daripada fasa modal pertama ni ke profit saham kita, di mana profit kita tu adalah significant profit. Okay, significant profit. Significant. Okay, instead of profit tersebut kita gunakan untuk belanja sampai habis, okay, kita convert dia menjadi modal. Okay, kita menjadikan dia modal, dan modal ini adalah hasil daripada profit saham yang sebelumnya. Di mana modal kita yang asal ni kita boleh ambil semula, okay, dan kita simpan. Maksudnya kat sini adalah, macam mana saya nak cakap kalau anda faham yang saya sampaikan ni, saya cuba lukis mula Okay, so yang pertama sekali kita ada modal. Katakan RM RM5,000. Katakan kita ada modal RM5,000. Ni modal pertama kita. Okay, bila kita trade ni, kita akan dapat profit. Okay, kita fasa pertama kita nak buat profit yang signifikan. Contohnya kita akan dapat profit RM5K. Maksudnya kita buat profit 100%. So apa yang terjadi adalah modal kita ada RM5K dan kita ada profit. Saya tak naklah saya pakai color lain Okay, jap kita cuba buat dengan lebih baik. Okay, alright, kita ada modal. Sekejap saya tulis ke sini. Modal RM5K dan profit warna hijau lah. Okay, profit pula RM5K. Katakan kita berjaya menjana keuntungan sebanyak RM5,000, which is 100% profit. Okay, so bila sampai ke level ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak pecahkan ni. Kita nak pecahkan dia. Okay, so modal ni yang RM5,000 ni, bila kita jual, kita akan dapat balik RM5,000 dan kita akan ada lebihan RM5,000. So RM5,000 ni kita balik semula simpan. Kita akan simpan modal RM5,000 modal kita tu, simpan balik sebagai simpanan, dan profit 5K yang baru ni kita jadikan dia modal. Okay, modal. Salib. Modal next trade, iaitu RM5K. Alright, so inilah modal yang kita akan gunakan untuk next trade kita, which is di mana kita telah menyelamatkan modal asal kita. Jadi modal asal kita RM5,000 itu kita dah ambil dah, kita dah simpan balik semula, dan kita akan berperang dalam pasaran saham menggunakan profit daripada keuntungan sebelumnya. Jadi bila kita buat macam ni, sebenarnya di sini di level di level mana? Di level ini. Okay, di level ini kita punya emosi akan lebih terkawal. Okay, modal untuk next trade 5K tu daripada keuntungan daripada trade sebelumnya, okay, adalah menyebabkan kita trade tu dengan bukan modal kita, so called bukan modal kita. Kalau kita lose RM5,000 tu sampai habis pun kita tak kisah, sebab keuntungan tersebut datang daripada di sini, datang dari sini. Maksudnya dia adalah satu keuntungan yang kita tak kisah kalau loss. Jadi bila kita boleh buat macam ni, maka kita punya tekanan dalam aktiviti trade saham kita tu akan berkurang. Sebab kita macam kata we have nothing to lose. Okay, bila kita keadaan di mana kita tak ada benda yang kita nak risaukan. Okay, kalau habis RM5,000 tu pun tak kisah. Okay, tetapi dalam saham, trade saham tak mungkin you habis RM5,000 tu. Tak mungkin, kecuali you beli saham yang delisted keluar, ataupun you beli saham warrant yang you simpan sampai dia expired dan dia out of the money, dia burn semua, bolehlah hilang habis semua duit. Tetapi kalau anda membeli saham tu dengan betul,
Okay, tak mungkin saham yang harga RM1 turun jadi 0 sen. Okay, tak mungkin saham yang anda beli tu dia jatuh macam mana pun sampai jadi 0 sen. Tak mungkin. So tak mungkin anda akan habis RM5,000 tersebut. Jadi mungkin paling teruk pun mungkin anda hilang 90%. Okay, tetapi kenapa kita nak sibuk pasal loss 90%? Why not kita start making profit dengan modal RM5,000 daripada trade saham yang kita lakukan tersebut, keuntungan yang kita buat tersebut, dan kita gandakan RM5,000 tu sikit sampai jadi lagi besar. So that's the process yang saya sebut dia sebagai apa tahu? Saya sebut dia sebagai start small, grow big. Okay, right. So ini adalah terma yang saya perkenalkan dalam saham Masri, di mana macam mana kita nak tenang dalam melabur saham adalah dengan memastikan kita bermula daripada modal yang kecil ni, tetapi kita kena gandakan dia secepat mungkin supaya kita ada significant profit yang kita akan jadikan modal untuk melabur saham. That's the idea. Okay. Tetapi masalahnya ramai orang adalah ramai mereka struggle di part yang pertama ini. Okay. Ramai orang dia terperangkap di tempat yang ini. Nak convertkan sampai jadi macam ni, dia tak boleh. Okay, dia akan terperangkap dalam untung dan rugi. Sekejap untung, sekejap rugi, sekejap untung, sekejap rugi. Jadi dia punya modal dia tidak berganda dekat sini. So sebab itulah dalam saham kita perlukan proven method yang dapat membantu kita gandakan modal kita asal kita tu supaya kita dapat significant profit, dan significant profit tu kita boleh jadikan dia significant modal. So ini benda yang saya dapat benda ni hasil daripada pengalaman trade saham saya sendiri. Okay, benda ni anda tak jumpa dalam buku. Inilah benda yang saya sendiri buat, dan saya nampak bila saya buat proses ni, dia punya kawalan emosi tu lebih tersusun. Saya tak risau saham turun. Sebab apa tahu? Ramai orang bila saham turun setengah sen dia dah gelabah dah. Kita sebut dia gelabah ayam. Gelabah ayam boleh So sebab apa tahu? Sebab dia risau sangat duit dia akan habis dalam pasaran saham. Dia tak nak kehilangan duit dalam pasaran saham. Itu berlaku di waktu fasa inilah, fasa yang pertama ni. Sebab itulah make sure anda buat saham ni dengan betul supaya anda boleh melakukan fasa ni. Jadi saya sebutkan dia fasa pertama kita mesti dilepasi adalah di sini, fasa pertama. Okay, dan fasa kedua kita adalah kita nak pecahkan kita punya modal, kita nak kembalikan modal asal kita, dan kita nak retain profit kita. Dan step yang ketiga adalah untuk kita jadikan profit sebagai modal. Okay, profit tu kita jadikan dia modal next trade yang we have nothing to lose. Okay, so this is the way yang saya lihat sebagai 3 step utama yang dari segi pengurusan modal yang sekiranya anda buat, anda akan nampak saham ni adalah satu peluang untuk kita gandakan wang sekiranya kita dapat manage emosi kita dengan lebih baik. Okay, so adakah anda belajar sesuatu daripada perkongsian saya ni? Kalau anda suka dengan perkongsian saya ni, anda boleh komen bagus di ruangan komen di bawah. Okay, dan saya harap ianya membantu anda. Okay, alright. Okay, so bagi anda yang baru saja join sesi live pada malam ni, terima kasih kerana menonton. Anda bersama dengan saya Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Masri. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang masih lagi newbie untuk memulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, sejak tahun 2014, tahun 2015 saya dah mengendalikan banyak seminar, training, coaching, personal coaching, dan saya dah bantu lebih 3,000 orang newbie untuk mulakan langkah jana wang dari saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi masalahnya adalah ramai orang nak buat duit dalam pasaran saham, tetapi disebabkan tidak ada ilmu tentang cara yang betul untuk bertindak dalam pasaran saham, menyebabkan ramai orang masuk ke pasaran saham dalam keadaan yang sangat berisiko untuk rugi. Okay, dan ramai orang takut nak terlibat dalam saham. First, orang takut nak terlibat dalam saham. Yang kedua, kalau mereka memberanikan diri, cuba-cuba memberanikan diri, okay, maka mereka cenderung untuk mengalami kerugian dalam saham. Jadi apa yang saya buat, saya suka untuk berkongsi pengalaman saya. Okay, saya bukan sesiapa, saya orang biasa sama seperti anda semua. Okay, tetapi saya ada sedikit pengalaman dan pengetahuan tentang cara untuk terlibat dalam saham. Okay, jadi apa yang saya buat, saya share pengalaman saya. Okay, saya share macam mana cara saya lakukannya, dan ini bukanlah satu nasihat kewangan ataupun pelaburan. Saya just share apa yang cara saya. Kalau bagus,
anda boleh gunakan. Kalau anda tak suka, tak rasa dia bagus, tak applicable, anda boleh tinggalkan, tak ada masalah. Okay, alright. So kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni bagus, anda suka apa yang saya kongsikan, anda boleh bantu saya dengan klik button share. Okay, klik button share di ruangan, klik di button di sebelah kanan bawah ni ada button share. Anda share ke 5 ke 10 grup yang anda join. Okay, dan bantu saya untuk sampaikan message saya ni kepada lebih ramai orang. Okay, dan saya nak bantu lebih ramai lagi orang berjaya pada segi kewangan, okay, di tahun 2021 ni, dan insyaAllah pada tahun 2022. Okay, nak bercakap tentang tahun 2021 dan tahun 2022 ni, saya suka share dengan anda berkaitan dengan perkembangan semasa. Kalau kita tengok sekarang, PKP telah pun dihentikan, okay, pada 5 Mac hari tu, pada 4-5 Mac Malaysia dah tukar PKP kepada PKPB. Okay, so kebanyakan negeri di Malaysia sekarang PKPB, dan ada juga yang PKPP. Okay, jadi sektor ekonomi juga semakin berkembang. Maksudnya kedai-kedai dah boleh dibuka, pasar malam boleh beroperasi. Okay, dan perkembangan terbaru juga, vaksin telah pun mula digunakan di Malaysia. Okay, jadi frontliner kita dah start dapat vaksin. Okay, ada yang saya tengok hari ini dah dapat second vaksin lagi. Okay, jadi ini adalah perkembangan terkini tentang ekonomi di Malaysia, di mana kita kembali semula setelah setahun kita struggle dengan PKP. Sebenarnya kita bukan struggle dengan COVID-19. Sebenarnya kita struggle dengan PKP. Okay, jadi bila PKP ni telah diangkat, diangkat guys. Okay, jadi bila diangkat, maka kita akan melihat ekonomi ni akan kembali semula meriah, okay, seperti sebelum PKP. Okay, jadi apa yang berlaku dekat sini adalah dia akan menyebabkan transaksi akan berlaku lebih banyak, duit akan flow, okay, daripada somebody kepada somebody. Okay, business akan mendapat limpahan manfaat daripada PKP yang telah dihentikan. Okay, jadi kita akan melihat progres. Okay, progres daripada tahun 2021 ni ke tahun 2022 akan banyak perkara-perkara yang berlaku, akan ada banyak peluang-peluang yang kita akan dapat, dan jangan pelik kalau anda lihat sektor pelancongan akan kembali aktif. Okay, contohnya pelancongan dalam negeri, okay, ataupun nanti anda akan tengok orang akan start travel ke luar negara. Sebenarnya sekarang dah ada je orang travel ke luar negara. Okay, jadi that's why apa yang saya ingin sampaikan adalah keadaan akan bertambah baik. Okay, keadaan akan kembali semula. Okay, dan adakah anda bersedia? Adakah anda bersedia untuk merembat peluang-peluang yang ada, ataupun anda sekadar melihat sahaja orang lain merembat peluang yang ada? Okay, so that's why apa yang saya nak buat adalah saya nak berkongsikan sedikit pengalaman dan pandangan saya supaya kita sama-sama berjaya dari segi kewangan dan kita boleh melayari kehidupan kita ni dengan lebih baik. Okay, so that's why apa yang saya buat dalam sharing saya ni nak membuka minda anda tentang apakah peluang, apakah cara yang terbukti berkesan, okay, apa yang orang lain buat. Kadang-kadang pengalaman saya sendiri tetap ada masanya saya melihat orang lain yang lebih berjaya dan saya sharekan rahsia-rahsia kejayaan dalam sesi live saya. Jadi terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live, okay, dan saya harap anda boleh bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin tak sedar saya buat live malam ni dapat juga notification, dapat nampak juga dia scroll Facebook ternampak anda share live Facebook saya. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang klik button share. Okay, so saya baru saja jawab satu soalan yang saya elaborate panjang lebar. Okay, jadi saya nak teruskan membaca komen anda. Kalau ada soalan, saya akan baca soalan anda. Okay, alright. Nasuha Nur, Assalam Tuan, nak tanya, seeloknya dalam sehari beli berapa kaunter? Sebenarnya terpulang sebenarnya berapa banyak kaunter ni masing-masing punya preference ataupun kesukaan. Okay, anda nak beli banyak kaunter boleh, anda nak beli satu kaunter boleh, anda tak nak beli kaunter pun boleh. Okay, jadi sebenarnya bergantung kepada anda, berapa modal anda ada. Okay, dan consideration yang penting tentang berapa banyak kaunter yang kita nak beli adalah adakah kita boleh monitor saham yang kita beli tersebut. Kadang-kadang kalau kita membeli banyak sangat kaunter, kadang-kadang dia menyebabkan emosi terganggu. Sebab apa tahu, kalau kita beli
3 counter sekalipun, okay, kalaulah 2 counter naik, dia 2 counter saham tu naik dan 1 counter saham jatuh, kita tetap rasa sakit hati, kita tetap rasa sedih, kita tetap rasa down, okay, rasa stres sebab 1 counter saham tu jatuh. Sedangkan ada 2 counter naik. Okay, jadi dia akan mengganggu emosi. Itu baru 3 counter. Kalau anda ada 10 counter, okay, anda akan nampak warna merah je, anda terus stres. So itu yang menyebabkan ramai orang stres dalam pasaran saham. Jadi saya punya pendekatan bagi newbie sebenarnya adalah jangan beli banyak counter dalam satu-satu masa. Beli je counter 1, 2 counter dan anda belajar untuk fokus monitor saham yang anda beli. Nanti bila anda dah pro, dah terror, anda nak beli berapa banyak counter dan anda boleh monitor, anda tahu anda boleh monitor, maka anda boleh belilah berapa banyak counter yang anda nak. Okey, so terpulang kepada anda. Ahmad Faiz, apa maksud scalper tuan? Tolong perincikan. Saya tak pasti sangat apa maksud scalper sebab saya pun bukanlah sibuk sangat pada pasal scalper, tapi yang saya faham scalper ni adalah orang yang membuat profit dari pasaran sama ada saham ataupun forex dan sebagainya yang membuat keuntungan pantas. Maksudnya dalam masa beberapa minit dia masuk, lepas tu dalam masa beberapa minit dia terus keluar. Bila ada profit dia terus lari. Okey, dia hit and run kita sebut scalper. Okey, itu adalah salah satu definisi ataupun cara orang lain explain lah tentang activity trade saham. Tetapi saya tidak memfokuskan kepada scalping ataupun scalper punya teknik ni. Okey, saya pun tak pasti macam mana sebab mentor saya tak ajar benda-benda macam tu dan kita memfokuskan kepada pendekatan right entry. Kita buat entry yang betul dan kita fokus membuat profit secara tenang lah basically. Okay, alright. Okay, panjang lebar pula saya jawab. Okay, alright. Syed Hazan Norizwan, Syed Hassan, berapa persen tuan peruntukan dari monthly income tuan untuk protection takaful diri and family, simpanan kecemasan dan pelaburan retirement sebelum baki settlekan komitmen bulanan pula? Boleh tahu? Tuan Syed Hassan Norizwan, sebenarnya saya ni bukanlah orang yang terlalu systematic in terms of percentage, okay, berapa persen. Kebanyakan orang yang mengajar tentang kewangan, mereka akan mengajar seperti itu. Okay? Berapa persen kita allocate untuk ni, berapa persen kita allocate untuk tu, untuk ni kan. Saya sedikit berbeza. Okay? Sebab saya bukan orang yang macam tu. Orang yang betul-betul very specific, very calculative sangat. Okay? Saya adalah orang yang saya nak buat, saya buat. Saya buat. Okay? So apa yang saya nak share dengan anda, saya ada team. Saya ada accountant, saya ada PA yang manage saya lah. Okay, jadi apa sahaja benda-benda yang berkaitan dengan takaful ke, medical card ke, tentang saya punya income tax ke, saya punya zakat, everythingnya diuruskan oleh team saya. Okay, oleh PA saya dan juga accountant saya. Jadi saya sebenarnya just nak tahu everything semuanya right, semuanya betul. Okay, dan that's me. Okay, saya tidak go into detail sebab saya tak ada masa nak tengok benda tu semua. Yang saya tahu everything is right. Everything is right. Okay, so style saya macam tu sebab saya adalah orang yang tidak terlalu detail, tak go into detail. Kalau go into detail saya akan pening. Sebab tu kalau belajar saham dengan saya ataupun belajar tentang kewangan tentang saya suka tunjukkan the big picture tentang apa yang kita kena tahu dan apa yang kita kena buat. Okay, dan fokus kepada the big picture terlebih dahulu. Sebab ramai orang dia go into details tetapi dia tak nampak the big picture dan menyebabkan dia tidak dapat bertindak dengan baik dan dia tidak dapat konsisten. Dia tidak dapat konsisten sebab dia tersangkut dekat details. Okay, jadi just my personal opinion. Okay, kalau tanya soalan berapa persen saya allocatekan semua tu, saya tak berapa clear benda tu. Okay, tetapi saya ada team ataupun support team saya yang akan bantu saya untuk manage benda-benda macam tu. Okay, boleh tak? Alright. Syed Hazan Norizwan, hari ni Jalil Rashid beli 70 juta unit saham Berjaya Corp tuan. Ya betul, saya ada dapat baca berita tu. Okey. Tapi dia tidak memberi apa-apa kesan lah sangat. Okey. Nick Ahmad Aiman, boleh ceritakan pasal Rockefeller Formula? Rockefeller Formula tu saya tak boleh nak cerita kat sini. Dia eksklusif untuk newbie saham masri online ataupun newbie saham masri. Jadi saya tak boleh nak cerita dekat sinilah.
Okay, dia agak eksklusif. Okay, right. Selamat Wahab. Untuk mereka yang dah nak pencen, adakah duit EPF sesuai dilaburkan sepenuhnya ke pelaburan saham? Jawapannya tidak. Okay. Anda nak melabur ni, anda kena ada ilmu. Dalam saham especially, anda kena ada ilmu dan anda kena tahu apa yang anda buat. Kalau anda tidak pernah terlibat dalam saham, anda tak pernah buat saham, tiba-tiba anda nak ambil duit daripada EPF dan masuk ke pasaran saham, itu tindakan yang sangat berisiko pada pandangan saya. Orang lain punya pandangan terpulang. Tapi pada pandangan saya, bila anda tak tahu pasaran saham tu macam mana, apa dia punya sepak terajang, tiba-tiba anda dapat duit daripada EPF, di waktu persaraan anda nak gunakannya masuk ke pasaran saham. Bagi saya sangat berisiko. Okay, sebab itulah kita kena fokus kepada ilmu terlebih dahulu. Make sure kita tahu apa yang kita buat. Kalau anda tanya saya soalan tu, maksudnya anda tak tahu saham tu apa. Anda tak pernah terlibat dalam saham. Kalau anda tahu, anda tak akan tanya soalan tu. Okay, jadi that's why jawapan saya ialah satu berisiko bila anda masuk ke kan duit anda, yang satu-satunya duit anda yang anda dapat di hari tua kepada satu medium yang anda tak tahu. Itu risiko yang sangat tinggi. Okay, so that's why jawapan ringkas saya adalah tak sesuai. Okay, kecuali anda ada advisor ataupun ada consultant lah yang bantu anda. Okay, alright. Obiens Rose, salam tuan, selamat bercuti bersama tim Wealth Academy. Terima kasih. Esok kita nak pergi berjalan. Esok 26 Mac kita akan berjalan ke Desaru. Okay, kita dah plan dan kita dah buat perancangan untuk trip kali ni. So saya dan tim saya Wealth Academy Number Height, kita ni saya sentiasa fikir macam mana nak add value to my team. Saya nak macam mana nak buatkan staff saya datang bekerja dalam keadaan yang happy dan tak macam bekerja. Pergi kerja tak macam pergi kerja. Okay, so kita nak have fun dekat office, kita nak have fun, kita nak berseronok. Tetapi of course ada tugas kerja yang kena dibuat lah, ada job scope masing-masing, tetapi dia tak macam pergi bekerja. Okay, dan apabila mereka ni bekerja dengan bagus, kita nak reward the team. Okay, dan reward ni ada yang kita bagi bonus, ada yang kita reward dengan macam-macam lah. Okay, ada kita celebrate birthday. Okay, dan kita juga bawa travel ni adalah salah satu reward kita kepada team lah. So alhamdulillah lepas habis PKP ni kita plan untuk trip ni lah, trip yang pertama kita. Sebenarnya tahun lepas kita plan untuk buat trip ke Melaka. Okay, pada bulan 12 ke bulan 1 kita plan nak pergi Melaka, dah everything dah plan dah. Transportation, hotel semua dah book. Tetapi tiba-tiba je kena PKP sekali lagi pada 13 Januari tu, jadi kita tak dapat nak pergi ke Melaka. Okay, so kita tukar sekarang ni ke Desaru. So nanti insyaAllah bila PKP dah settle, vaksin semua dah meluas, okay, dan kes COVID-19 dah semakin menurun insyaAllah. Okay, jadi saya fikir kita akan travel ke banyak lagi tempat, dan mungkin juga dream saya nak bawa team, family saya untuk travel ke luar negara, mungkin pergi Japan, mungkin pergi London, mungkin pergi Australia, mungkin pergi Indonesia. So itu dream saya, dan juga tak lupalah untuk bawa pergi ke Mekah dan Madinah juga untuk mengerjakan umrah. Okay, tapi itu dreams. Okay, jadi bila ada dreams ni kita akan working for that. Sekarang ni memang tak boleh, everything tak boleh, tetapi kalau kita ada dreams dan kita prepare diri kita untuk dream tersebut, maka satu hari nanti, one fine day, kita akan mencapai matlamat tersebut dan impian tersebut. Dan pada waktu tu kita akan ingat balik setahun yang lepas, 2 tahun yang lepas kita pernah bercakap tentang impian tersebut. Jadi that's why hashtag terbaru yang saya propose kepada tim saya adalah hashtag #YouAreTNM. Okay, dan hashtag yang kedua adalah You Are the Next Millionaire. Okay, TNM tu short form bagi nama saya, Tuan Nizam Malik. Tetapi saya dapat idea daripada salah satu komen dekat Facebook ni, dia tulis TNM, The Next Millionaire. Dan saya rasa itu adalah satu idea yang sangat-sangat menarik. Okay, which is kita kena ada dreams untuk capai millionaire. Okay, terpulanglah, ada orang tak nak capai millionaire, tapi bagi yang nak capai millionaire, anda kena sebut benda tu affirmation kepada anda, dan anda sebut kepada otak anda supaya otak anda terima yang anda nak jadi millionaire. Okay, dan satu hari nanti insya-Allah akan datang peluang-peluang kepada anda untuk anda sampai ke level millionaire. Okay, dan bila kita cakap millionaire, anda kena faham tau, millionaire ni apa maksud dia dan apakah definisinya. Anda kena set definisi anda. So bila kita cakap millionaire, millionaire tu dari segi numbers dia adalah 1 juta. Nombor 1 juta.
1,000,000. Okey, jadi 1 juta ni tak semestinya 1 juta ringgit. Okey, tapi 1 juta apa? Contohnya dalam saham 1 juta unit saham pun dikira 1 juta juga. Okay, so you are the next millionaire. Jadi bila you are the next millionaire, mungkin anda akan achieve dulu first million anda dalam unit saham contohnya. Ataupun next level anda mungkin akan dapat 1 juta ringgit profit, 1 juta ringgit profit. Ataupun ada juga anda akan capai 1 juta ringgit anda modal campur profit. Totalnya 1 juta. Boleh juga jadi macam tu. Okay, so apa sahaja numbers yang merujuk kepada 1 juta, kita nak dream of dan kita akan start nampak benda tu datang kepada kita. Ini kita sebut law of attraction ataupun affirmation untuk kita dapatkan apa yang kita nak dalam hidup kita. So saya rasa this is hashtag yang saya rasa sangat-sangat powerful yang kita akan start gunakan. You are TNM, you are the next millionaire, dan kita nak tengok lebih ramai lagi orang lahir sebagai seorang pelabur dan trader saham millionaire pada bermula tahun 2021 ni, insya-Allah. Okey, dan mungkin saja anda yang sedang menonton video ini adalah orang pertama ataupun orang yang akan berada dalam circle millionaire saham yang kita akan lahirkan pada masa akan datang. Okey, so sama-sama kita mendoakan, alright, sama-sama aminkan doa ini, okey. Alright. Zam XS, tip cari saham yang naik lebih 1 sen. Tak ada tips naik lebih 1 sen, kena monitor lah. Okey. Malam ni banyak saya bercakap sebab semalam saya susah nak bercakap, suara nak hilang. Hari ni suara dah bertambah baik. Jadi tak berhenti saya bercakap, okey? Jadi anda layankan saja, okey? So klik button share. Okey? Sebelum saya teruskan, klik button share sekali lagi. Klik button share ke wall Facebook anda, ke grup-grup yang anda join. Okey, dan pastikan lebih ramai lagi menonton sesi live kita pada malam ini, okey? Alright, Ahmad Faiz, boleh tuan share apa rutin daily tuan as a full time trader sebelum Wealth Academy wujud? Wealth Academy wujud pada tahun 2015 sebenarnya. Jadi dia macam mana nak cerita? Saya tak suka sebut terma full time trader. Okey, sebab full time trader ni maksudnya you buat trade saham, tak buat benda lain. Sedangkan saya ni sibuk buat banyak benda. Okay, saya ada bisnes, saya ada team yang saya manage, saya ada banyak benda yang saya fikirkan setiap hari, anak saya pun saya fikirkan juga. Jadi saya bukanlah full time trader. Okay, dan terma full time trader tu bagi saya tak tepat. Okay, tak tepat pun. Sebab saya berpegang kepada terma multiple sources of income. Kita buat pendapatan sumber pelbagai. Jadi kalau kita cakap full time trader, maksudnya dia buat kerja full time dia adalah trade saham je. Kalau dia memang kerja tu trade saham je, tak buat benda lain, bolehlah cakap full time trader. Tapi saya bukan full time trader. Saya fokus kepada banyak benda. Okay, saya diversify ataupun buat banyak benda. Especially business dan juga pelaburan lah basically. Jadi saya tak regard saya sebagai full time trader. So kalau anda tanya saya apa rutin saya sebagai full time trader, saya taklah full time trader. Jadi saya tak dapatlah jawab soalan sebagai full time trader. Okay, alright? Boleh? Okay, alright. Siti Nur Haris, Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Macam tips nak cari kaunter untuk makan dividen. Jawapannya kena cari kaunter yang banyak berikan dividen. Dan syarikat tersebut dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan konsisten dari kuarter ke kuarter. Okay, dan benda ni kita boleh baca tentang performance syarikat di KLSE Screener, di RHB Trade Smart. Kita boleh baca data-data ni. Dan kita boleh tengok juga shareholding analysis. Kita nak tengok siapakah pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut. Kalau ada fund managers, mungkin syarikat tersebut lebih stabil dari segi dividen, pemberian dividen. Okay? Jadi ini antara tips, dan juga kita boleh tengok dividend yield. Dividend yield dia tinggi ataupun tidak. Jadi benda tu adalah benda-benda yang kita boleh consider untuk mengkaji counter-counter dividen kita. Okay? Alright. Syed Idrus Al-Sagaf, Assalamualaikum Tuan Nizam dan sahabat PSM, lewat join sebab ada tamu datang rumah. Okey. Azura Rajiani, Tuan, Alhamdulillah saya dah berjaya daftar CDS account M Plus online hari ini dan sedang tunggu approval. Bolehkah dalam masa yang sama saya nak apply CDS account dengan RHB dalam masa yang sama? Jawapannya boleh. Okey, anda dah buka M Plus, anda nak buka RHB, boleh. Ataupun anda nak buka dalam masa yang sama pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebenarnya tak ada apa-apa masalah untuk buka akaun CDS yang kedua
Okey, seteruskan. Alright, Ahmad Azrin, akaun CDS RHB Investment ada tarikh expired ke tuan? Saya daftar je tapi tak pernah mula lagi. Dah dekat setahun lebih tak pernah guna lagi. Jawapannya, akaun CDS RHB TradeSmart dia akan expired dalam masa 6 bulan. Kalau dalam masa 6 bulan anda tidak buat transaksi beli atau jual saham, maka akaun tersebut akan inaktif. Jadi kalau anda nak aktifkan balik semula, anda kena contact dealer anda, dealer RHB anda, dan dia akan berikan anda panduan macam mana nak aktifkan akaun CDS anda balik semula. Okay? Alright, Azmi Hassan, tuan, kalau kita simpan duit dalam M+ account sebab tidak beli saham, adakah duit kita M+ akan charge? Jawapannya tidak. Okay, kalau kita letak je duit dalam tu, dia tidak akan charge apa-apa. Okay? Aiman Zakaria, salam tuan. Saya sudah daftar CDS. Apa langkah seterusnya tuan? Okey, so dah ada akaun CDS. Apa yang perlu dibuat? Ni kita boleh bincangkan kat sini. Okey, alright. So soalan daripada Aiman Zakaria. Okey. So bila anda nak terlibat dalam saham, okey, anda dah ada akaun CDS. Okey, anda dah ada akaun CDS. Okey. Okey, bagus. Okay, bila anda dah ada akaun CDS, maksudnya anda dah boleh beli dan jual saham. Okay. Okay, boleh beli dan jual saham. Okay, masalahnya adalah anda nak beli dan jual saham apa? Okay, dalam Bursa Malaysia ada 1000 kaunter, lebih kurang 1000 kaunter dalam Bursa Malaysia, lebih kurang 60 ke 70% dalam Bursa Malaysia syarikat tersebut adalah patuh syariah. Okay, dan selebihnya tidak patuh syariah. Okay, dan bukan semua syarikat ataupun kaunter dalam Bursa Malaysia adalah bagus untuk kita beli. Ada syarikat yang rugi dari segi perniagaan dia, ada kaunter yang downtrend dari segi pergerakan harga saham dia. Okay, jadi setiap kaunter ataupun syarikat dalam Bursa Malaysia tu berbeza-beza dia punya potensi dan dia punya situasi. Jadi apa yang kita nak kena buat adalah kita kena buat kajian saham. Okay, so kita kena buat kajian saham. Jadi apa yang nak kena buat adalah dapatkan ilmu kajian saham. Okay, so ini adalah steps yang seterusnya. Okay, step yang seterusnya adalah anda kena dapatkan ilmu untuk buat kajian saham. Okay, sebab kalau anda tak tahu cara nak buat kajian saham, okay, maka anda tidak akan dapat pilih kaunter saham yang bagus untuk dibeli. So bila anda tak dapat pilih kaunter saham yang bagus untuk dibeli, maka anda akan membeli saham dalam keadaan yang tak pasti. Okay, kenapa anda beli sesuatu saham dan berharap saham yang anda beli tu naik dan anda buat profit secara capital gain, dan sekiranya harga saham jatuh anda akan merasa kerisauan. Okay, jadi ilmu kajian saham ni sangat-sangat penting untuk anda dapatkan. Okay, so ilmu kajian saham ni anda boleh dapatkan secara percuma ataupun berbayar. Okay, kalau percuma anda boleh pergi dekat YouTube, anda Google, anda tengok ada orang tak share tentang ilmu kajian saham. Macam mana nak buat kajian saham, macam mana nak pilih kaunter saham, apakah strategi yang digunakan. Anda boleh pergi dan ada ramai orang share tentang ilmu kajian saham. Dan kalau kita tengok dekat live, Facebook live ni juga, ada je macam syarikat broker yang buat live, ada juga individu-individu yang buat sharing tentang saham dan mereka share macam mana cara nak buat kajian saham. Jadi anda boleh tonton secara percuma okay, perkongsian mereka dan anda boleh belajar daripada situlah. Okey, dan untuk menguasai ilmu kajian saham ni dia memang memerlukan masa dan juga pengalaman. Okey, jadi kalau anda belajar dan anda tak berjaya buat profit, jangan anggap dia sebagai satu kegagalan, tetapi anda perlu belajar daripada kesilapan yang mungkin anda lakukan dalam trade saham tersebut dan buat berterusan sampai anda mendapat konsistensi profit anda dalam saham. Okey. So tetapi ilmu untuk buat kajian saham ni sangat penting untuk anda dapatkan. Okay, dan bila anda dah dapat ilmu kajian saham, dah buat dah, okay, next step adalah untuk membuat pembelian saham. Okey. Buat jawapan dia adalah okey, buat pembelian saham
berpandukan ilmu yang dipelajari. Okay, right. Gitu dia. Okay, right. So ini step dia. Okay, right. So step pertama, akaun CDS dah siap, bagus. Okay, dah siap, bagus. Step yang kedua, dapatkan ilmu kajian saham dan anda boleh buat pembelian saham anda berpandukan ilmu yang dipelajari. Okay, so ini adalah step-step yang anda kena buat. Okay, untuk anda mulakan langkah dalam saham dengan lebih baik lagi. Alright, dan apa yang saya kongsikan ni adalah apa yang saya pelajari dan inilah proses yang perlu dibuat. Okay, so anda sekarang berada di part yang kedua untuk dapatkan ilmu kajian saham, sama ada percuma ataupun berbayar, terpulang kepada anda. Okay, dan bila anda nampak lebih jelas tentang pemilihan kaunter saham, maka anda buatlah pembelian saham pertama anda dan belajar daripada pembelian saham pertama anda tersebut. Okay, so far boleh faham tak? Kalau faham, komen faham. Okay, berapa ramai daripada anda suka perkongsian saya pada malam ni? Komen best di ruangan komen di bawah. Malam ni sebenarnya kena tidur awal. Esok nak bertolak ke Desaru pukul 6.30 pagi. Kita akan bertolak. Kita akan berkumpul ke office dan kemudian kita akan bergerak konvoi dari office ke Desaru. So perjalanan lebih kurang 1 jam. Okey, dan kita akan bertolak, nanti kita akan buat video, kita akan buat live. Okay, jadi kalau ada masa nanti anda boleh tonton perkongsian kami. Okay. Alah, hilang suara lagi. Alright, Izaham Masari, saya baru je fikir maghrib tadi, lepas ni andai dapat profit 100%, nak jual separuh dulu ambil modal. Lagi separuh tengok keadaan macam mana, sama ada boleh hold lagi atau jual habis. Okay, alright. Okay, Jamaluddin MB, nak tanya sikit, kenapa setengah saham tu volume tinggi tapi harga tak naik pun? Dan ada yang volume tak tinggi sangat tapi harga melambung. Jawapannya harga saham naik tak semestinya sebab volume. Okay, kalau dia punya unit saham dia banyak, volume dia tinggi tapi dia tak naik-naik lagi. Jadi anda kena faham, volume tak semestinya menyebabkan harga saham naik. Volume sebenarnya adalah secondary indicator. Dia menunjukkan keaktifan sesuatu saham tu dijual beli, tetapi dia bukan menentukan harga saham tu naik ataupun turun. Okay, tak semestinya. Okay, jadi that's why jawapan saya adalah anda kena faham yang volume tak semestinya menyebabkan harga saham naik. Mungkin saja volume yang tinggi tetapi harganya turun sebab ramai orang menjual. Ramai orang menjual saham mereka pada harga yang lebih rendah. Volume juga boleh jadi tinggi. So itu sebabnya. Okay, dah hilang dah suara saya ni. Okay, alright. Abdul Khaidir, saya pernah daftar CDS M-Bank Investment tapi saya tak tahu guna sebab tak ada orang ajar. Siapa yang boleh ajar saya? Jawapannya adalah orang yang berlesen. Okay, orang yang berlesen boleh mengajar anda. Okay. Kamal Kai, adakah new law tak baik untuk pelaburan saham? Tak pasti. Tengok keadaan. Okay, bukan kita new law tu bukan sahaja tak baik, mungkin bagus. Terpulang kepada macam mana anda melihat new law tu sebagai apakah situasinya. Mungkin new law tu adalah peluang terbaik untuk beli. Mungkin juga dia adalah satu malapetaka sebab counter tersebut nak going down trend terus. So sebenarnya anda kena kaji benda-benda lain lagi untuk counter check apa yang berlaku dengan new law sesuatu counter. Okay. Nurliza Amran, saya terperangkap di level pertama tuan. Dah belajar dari kesilapan tuan dalam pemilihan counter. Okey, terbaik. Ramli Harun nak tanyalah coach, apa tu buy on support, buy on breakout dan buy on dip? Apakah kelebihan dan kekurangan yang signifikan antara satu dengan yang lain? Buy on support maksudnya beli pada support. Buy on breakout adalah apabila saham tu breakout dia pergi beli. Buy on dip maksudnya saham tu naik, dia turun sekejap, kita beli masa dia jatuh sekejap tersebut. Okay, so kelebihan dan kekurangan antara satu yang lain. Contohlah, beli pada support maksudnya anda beli pada harga yang rendah.
buy kelebihan dia anda beli pada harga yang rendah. Jadi bila harga saham tu naik anda buat profit yang banyak. Tetapi nak tunggu dia naik tu lama. Okay, kalau buy on breakout maksudnya anda beli sesuatu saham yang memang nak naik lebih tinggi. So probability anda untuk buat profit adalah lebih tinggi. Cumanya adalah anda beli dekat atas, bukan beli dekat bawah. Okay, buy on dip pula adalah suatu saham yang dia going uptrend, dia turun sekejap masa dia correction. Itu juga adalah waktu yang bagus untuk membeli, tetapi anda kena beli dengan betul di ruangan yang betul supaya anda tahu macam mana nak tunggu sesuatu saham tu. Dan apa sahaja teknik anda gunakan tetap ada risiko. Apa je counter yang anda beli tetap ada risiko. Jadi anda kena faham apa sahaja cara anda pilih untuk membeli saham, anda kena bersedia dengan risiko dan bertindak accordingly dalam pembelian dan penjualan saham anda. Okay? Macam tu. Alright. Okay, alright. Tuan Susilawati, dah trade tapi tak cukup ilmu. Jika masuk belajar dengan saham Masri, ada grup kecil ke untuk bimbing? Ada grup. Okay, untuk support insyaAllah. Kita ada community kita. Okay, alright. Rizal Mak Bedah FC, dah lama tak nampak Rizal Mak Bedah FC ni. Suka sangat membantu. Okay, alright. Minum lagi lah, suara nak hilang-hilang ni. Dah klik button share lagi tak? Klik button share. Kalau tak klik button share, suara saya hilang. Tak boleh kita teruskan lagi. Okay, alright. Penerangan yang jelas. Nur FTR. Terima kasih tuan. Selalunya gelabah ayam tu masa step kedua nak dapatkan profit dari modal asal pertama, betul? Sebab tu anda kena belajar untuk dapatkan profit yang signifikan. Okay, lagi besar profit anda buat, lagi bagus. Okay, alright. Azman Muhammad, Tuan Nizam, berapa modal permulaan mula-mula trade saham? Masa mula-mula trade saham, modal saya RM1,000 pada tahun 2014. Liu Su Ching, terima kasih kerana sudi follow saya. Liu Su Ching. Okay, selamat malam coach. Nak tanya apa maknanya kalau ketinggian kawasan Bollinger Band semakin rendah? Ketinggian kawasan Bollinger Band semakin rendah? Saya pun tak tahu. Soalan tak berapa jelas. Soalan tak berapa jelas. Macam mana tu? Kawasan Bollinger Band semakin rendah. Macam mana Saya tak apa jelas soalan. Okay, mungkin boleh rephrase soalan. Saidrus Asagov, tuan dah bantu saya melangkah ke dunia saham. Alhamdulillah. Ready Suraya, dah tak boleh guna 3,000 orang newbie ni coach. Rasa dah banyak newbie yang coach bantu dah. More than 3K. Betul tu? Sebab tu saya sebut lebih 3,000 orang newbie. Okay, alright. Okay, alright. Zainal Syafi'i, sekadar cadangan WSM 3.0 nanti boleh tak bagi harga yang mampu milik? Bagi lagi ramai dapat join. Mungkin link video dalam setahun saja bagi harga mampu milik ni. Boleh tuan fikirkan? Jawapannya tak boleh tuan. Sebab WSM 3.0 adalah program eksklusif kami dan kita perlukan orang yang boleh berikan full commitment dalam proses ini. Okay, dan dia adalah satu program yang eksklusif lah. Okay, jadi kita tak boleh rendahkan. Okay, kita ada program-program lain yang lebih rendah. Cumanya buat masa ni kita tak ada program lah sebenarnya. Sebenarnya kita tak ada buat program lagi dah. Okay, so kita menggalakkan orang belajar secara percuma. Okay, boleh belajar dekat Google, YouTube dan ramai lagi lah orang buat sharing dekat Facebook ni. Alright, dan boleh belajar jugalah dengan orang-orang yang berlesen, dengan remiser, dealers, boleh belajar dengan mereka. Okay. Suara dah hilang ni. Okay, right. Azman Jaafar, tuan nak tanya macam mana nak baca trend dalam saham? Contohnya nak baca trend mingguan, bulanan. Kena belajar technical analysis. Okay, belajar baca chart, tengok pergerakan harga saham, indicators. Ini adalah macam mana kita nak melihat trend. Okay.
Syed Idrus Al-Sagaf, betul tuan. Dulu saya beli banyak kaunter, memang stres, kelam kabut. Tapi sekarang dah tinggal 2 kaunter je saya monitor, rasa lebih tenang. Betul tu. Okay, right. So sebab itulah saya beritahu anda, hanya trader saham boleh ajar anda jadi trader saham. Sebab trade saham ni, dia bukan soal teori semata-mata. Okay, kalau kita nak cakap teori, semua orang boleh cakap. Tetapi pengalaman tu, hanya trader sahaja yang boleh cerita apa yang berlaku dalam trade saham. Okay, sebab tu bila saya cakap macam mana kita nak kawal emosi dalam saham, ada banyak cara, ada banyak teknik yang saya boleh share. Tapi saya share lah beberapa dulu yang anda boleh pick up. Okay, dan bila anda start buat, nanti anda akan lebih faham kenapa saya explain macam tu. Kenapa saya kata kita beli sikit counter akan membantu kita untuk kawal emosi. Macam mana kalau kita gunakan modal yang bukan milik kita, contohnya kalau kita pakai loan, okay, dia akan mengganggu emosi. Jadi kita jangan buat benda tu. Jadi ini semua adalah hasil pengalaman, okay, yang membantu anda yang nak memulakan langkah dalam saham untuk buatnya dengan lebih berhati-hati. Okay, right. So that's why bila anda ada peluang untuk belajar daripada orang yang betul-betul melabur dan trade saham, itulah peluang terbaik anda untuk menguasai ilmu tersebut, insya-Allah. Okay. Alright, MZM Zahir. Tuan, boleh komen sikit tentang pasaran saham sejak 2 menjak ni, minggu ni nampak bearish. Bullish dan bearish dalam pasaran saham ni dia bersilih ganti. Jadi adalah normal kalau kita tengok pasaran saham naik dan ada masanya pasaran saham turun. Okay, itu adalah perkara biasa. Jadi jangan risau dan sedih sangat, dan kadang-kadang bearish tu ada peluang untuk membeli saham pada harga yang murah. Alright, Assalamualaikum tuan, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Maaf nak bertanya, ada apa-apa e-book atau video dari tuan untuk jadi rujukan bagi newbie dan nak belajar saham? Terima kasih. Buat masa ni tak ada. Buat masa ni tak ada. I have nothing to offer. Okay, alright. Nurliza Amran. Betul, tuan explain simple. Benda yang perlu kita tahu je. Yang lain tak perlu, mana yang kita control je. Beyond our control kita abaikan. Betul tu. Azman Jaafar, tuan, first time saya beli trade saham minggu ni, saya rasa kelakar, counter tu tak naik langsung, terus turun aja, best. Okay, tak apa, anda belajar daripada pengalaman anda yang pertama ni, okay? Okay, alright. Kai FT, Assalamualaikum coach, nak tanya macam mana nak pupuk habit kewangan yang baik? Okay, alright. So macam mana kita nak pupuk habit kewangan yang baik? Jawapannya adalah kita kena berkawan dengan orang yang ada habit kewangan yang baik, yang ada tabiat kewangan yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang boros, orang yang suka berbelanja, lama-lama kita pun suka belanja, habis semua duit. Okay, tetapi kalau kita berkawan dengan orang yang selalu lebih careful tentang kewangan, kita pun lama-lama jadi careful tentang kewangan. Jadi kawan kita ni akan menentukan tabiat kewangan kita. Sebab kita ni banyak terpengaruh dengan kawan kita. Jadi kalau kita pilih kawan yang memang bijak mengurus kewangan ataupun yang mempunyai tabiat kewangan yang baik, dia suka bercakap tentang kewangan, kita berkawan dengan dia. InsyaAllah lama-lama kita juga ada tabiat ataupun habit kewangan yang baik. Yang kedua adalah kita kena macam mana kita nak ada tabiat kewangan yang baik ni adalah kita kena buat tabiat kewangan yang baik tersebut. Contohnya apa tabiat kewangan yang baik? Contohnya adalah savings. Kita sebut dia pay yourself first. Okay, maksudnya setiap bulan bila kita dapat gaji ataupun pendapatan, kita akan simpan 10%, minimum 10% ke dalam akaun yang berasingan. So itu adalah habit tau, habit yang kita akan buat secara konsisten dari bulan ke bulan. Jadi kalau kita nak ada kewangan yang baik, kita kena commit lah. Kita commit kepada tabiat kewangan yang baik tersebut. Kita dah belajar, kita tak kena buat benda tu, maka kita fokus untuk lakukannya. Dan yang ketiga adalah jangan bagi banyak alasan. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak berjaya tetapi alasan dia banyak sangat alasan dia. So menyebabkan dia tidak capai apa yang dia nak capai dalam kewangan peribadi dia. Okey, jadi anda kena belajar untuk cari jalan, bukan beri alasan. Sebab tu dengan staff saya, kalau saya meeting dengan staff saya suka pesan kepada staff saya jangan suka bagi alasan. Kalau buat sesuatu kerja tu jangan cakap tak boleh. Saya tak suka dengar cakap tak boleh. Kalau orang lain boleh buat, maksudnya you pun boleh buat. You boleh buat lagi bagus daripada mereka. So bila you selalu cakap tak boleh lah Tuan Nizam, benda ni tak boleh buat, maksudnya you ada problem, suka bagi alasan. Okay? Dan
make sure sebelum you cakap dengan saya tak boleh, you dah cuba dah beberapa cara untuk buat dan you start. Jadi saya datang untuk memberikan cadangan apa nak kena buat. Tetapi kalau awal-awal you cakap tak boleh lah tuan, memang tak boleh lah, memang masalah awak ada masalah maksudnya. Okey, ada mentality masalah kat situ. Tapi insya-Allah tim saya semuanya positif, semuanya highly committed. Kalau saya bagi satu tugas, mereka akan cari jalan macam mana nak buat. Okey, dan that's why kita always dapat result yang luar biasa daripada performance team. Alhamdulillah. Okay. Alright. Adib Lukman, tuan ada nak buka team baru lagi tak? Saya berminat nak join lagi. Buat masa ni kita masih lagi open untuk permohonan untuk jawatan kosong di Wealth Academy Senam Berhad. Kita terima kalau ada yang nak submit resume dan sebagainya. Nanti kita akan run lagi interview. Tetapi untuk ambil tim baru buat masa ni tak, sebab kita dah cukup team members dekat office kita. Office kita pun tak adalah besar sangat. Okay, jadi kalau masuk lagi orang kita tak cukup tempat. Okay, jadi buat masa ni kita mungkin tak ambil, tetapi kita masih lagi run interview insya-Allah. Jadi boleh je apply for jawatan kosong. Okay, alright. Okay, alright. Nur Samsudin, dream saya nak bawa keluarga saya ke umrah dengan hasil pelaburan saham dalam waktu terdekat. Moga dipermudahkan. Amin. Amin, saya doakan, okay? Maz Alias, doakan saya next TNM, the next millionaire. Amin, saya doakan. InsyaAllah. Okay, alright. Terima kasih kerana menonton secara live. Ada orang call saya lah. Ada orang call saya masa tengah live. Jadi saya tak boleh nak jawab. Next time, maybe next time. Apa ni, pukul 11 malam call orang ni? Okay, alright. Okay, ada lagi tak soalan? Okay, Said Hazanur Rizwan. Berapa target umur untuk tuan bersara? Mungkin ada perancangan untuk retire young, retire rich. Mungkin tak tahu kot, saya dah retire dah. Saya dah retire pada tahun 2017, bersara daripada perkhidmatan awam saya. Jadi saya dah bersara lah. Sekarang saya dah kira bersara lah. Bersara muda. Alhamdulillah. So sekarang ni saya buat apa yang saya nak buat. Saya live my financial freedom life. Okay, saya bukanlah kaya raya tapi alhamdulillah ada rezeki. Alright. Tapi saya nak bantu lebih ramai lagi orang berjaya dari segi kewangan peribadi dia. Okay, insya-Allah. Okay, alright. Ruzita Ahmad, Bollinger Band makin rendah tu. Maybe lower Bollinger Band semakin ke bawah kot. Tuan Nizam, going to downtrend kot. Makin rendah ke, makin besar ke, tak penting. Yang penting ruang dia kat mana. Okay. Abdul Al-Hafiz, konflik Malaysia dan Korea Utara boleh beri kesan tak terhadap bursa saham? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Kita tak tahu, kita tengok sahaja. Okay. Alright, Muhammad Noor Idris. Selamat malam Tuan Guru. Dari view berpuluh-puluh orang je, saya follow sekarang dah beribu view. Tahniah Tuan, ilmu yang Tuan curahkan dalam kelas dulu memang padu. Saya follow je teknik entry kat stochastic oversold dan semakin mahir buat profit dan minimalkan loss. Alhamdulillah. Okay, alright. Ismadi Maharub, boleh Tuan bagi tahu musim-musim yang ada dalam pasaran bursa ikut tempoh setahun? Contoh first quarter year, pasaran bearish, second quarter, third quarter, fourth quarter. Jawapannya saya tak tahu Tuan. Okay, bila waktu pasaran saham bullish, bila pasaran saham bearish, saya tak tahu. Dan saya tak nak predict benda tu. Okay. Ada orang cakap pasaran saham ni adalah keupayaan kita untuk predict masa depan. Sebenarnya kita tak predict tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak predict. Dalam saham sebenarnya kita membaca signal, kita cuba buat entry yang terbaik dan kita monitor apa yang jadi pada kaunter tersebut. Okay, untuk predict saham pergi mana bukan kerja kita. Buat apa meramal? Okay, kita bukannya tok bomoh. Okay, kita tak tahu masa depan. Kita just buat entry yang terbaik based on signal. Okay, sebab counter-counter yang naik dulu semua ada signal yang sama. Jadi kita nak cuba membeli pada signal yang sama tersebut. So that's the only way kita buat dalam saham ni. Bukannya kita nak predict jadi apa pada masa akan datang. Okay, that's
personal opinion saya lah. Okay, alright. Okay, alright. Okey, Tok Perol Legacy Farm. Coach, bila dah siap buat kajian saham, dah ada counter untuk best entry. Adakah coach masuk dengan entry yang coach nak ataupun satu bit ke atas kiranya tak dapat best entry sebab queue yang terlalu lama? Depends. Kadang-kadang saya beli satu queue lebih tinggi ataupun kadang-kadang saya queue dekat bawah. Depends kepada volume analisis saya lah. Okey, jadi dia saham ni sebenarnya bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang kita ikut rule, kadang-kadang kita break sikit the rule. Sebab saham ni adalah satu benda yang praktikal. Dia tak boleh ikut teori sangat semata-mata. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita fokus kepada buat keputusan terbaik kita dalam ketika pasaran sedang berlangsung. Dan kita kenalah bersedia untuk ambil risiko apa yang mungkin berlaku dalam saham. Dan kita janganlah stres sangat dengan turun naik harga saham. Okay, so itu adalah tips yang saya boleh berikan kepada anda. Okay, Azman Muhammad, bagaimana nak entry dengan tepat semasa trade saham? Jawapannya buat kajian saham dan buat yang terbaik. Okay, alright. Abdul Khaidir, apakah kesilapan yang pernah tuan buat dalam saham? Kesilapan yang saya buat, saya rasa overconfident lah. Okay, bila dah buat profit sampai 4 angka, 5 angka, sampai kita rasa overconfident, dia membunuh kita, iaitu kita membeli pada waktu yang salah dengan amount yang terlalu besar yang kita tak mampu nak handle kalau kita mengalami kerugian. So overconfident adalah kesilapan yang pernah saya lakukan dalam saham. Dan sebab itulah banyak tips saya ni sebenarnya berpandukan kepada pengalaman saya trade saham, macam mana saya lakukannya dan apa benda yang saya beritahu yang jangan buat sebab saya dah buat dan benda tu tak bagus. So itu adalah benda yang saya nak share dengan lebih ramai orang. Okay, alright. Syed Saiful Zack, Tuan Nizam guna VI apps okey tak? VI apps tu apa? Jadi kalau saya tanya VI apps tu apa, maksudnya saya tak pakai apps tersebut. Jadi saya tak tahu. Okay, alright. So saya rasa itu saja untuk sesi live pada malam ni. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live pada malam ni, yang meluangkan masa anda. Saya harap anda dapat banyak value daripada perkongsian saya. Okay, dan InsyaAllah esok kita akan travel. Saya akan travel dengan tim ke Desaru. Okay, jadi insyaAllah kita akan buat live along the way dalam perjalanan dan sebagainya. So doakan perjalanan selamat. Okay, dan hopefully ianya memberi inspirasi kepada anda untuk turut sama berjaya dalam apa sahaja perkara yang anda ingin lakukan. Dan of course, peluang ada terlalu banyak di hadapan. Kalau kita sentiasa negatif, kita akan tak nampak apakah peluang yang ada di masa akan datang, yang ada depan mata kita. Alright, dan kalau kita being positif, insya-Allah kita akan nampak banyak peluang yang ada di sekeliling kita untuk kita gunakan untuk jadi lebih berjaya. Okey, jadi saya tinggalkan anda malam ni untuk anda fikir-fikirkan apa yang saya sebut. Okey, dan insya-Allah saya akan live lagi bersama dengan anda, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kita ada Instagram baru, Nizam Malik Official. So anda boleh pergi dekat Instagram dan type Nizam Malik sambung official sambung semua. Okay, dan please klik button follow. Okay, dan anda boleh klik like pada gambar video yang saya share di dalam Instagram tersebut. Okay, so ramai-ramai dekat Instagram supaya meriah juga di sana. InsyaAllah saya akan buat live, kita buat IG story, kita ada Instagram Reel, kita akan buat dekat sana. Dan saya sangat-sangat seronok dapat bersama dengan anda pada malam ini. Okay, dan semoga ada kebaikan, dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Okay, jadi setakat ini sahaja untuk sesi live pada malam ini. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang bersama dengan saya Nizam Malik dari Saham Masri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Bye bye. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting
and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.